Wanita hari ini. Mama rasa raya tahun ni Mama nak besarkan sikit je dapur kita tu. Mama dah tanya dah. Tak mahal. Murah je. Madam Kavita, tu. Dia pun dah renovate dah dapur rumah dia. Mama nak besarkan dapur buat apa? Aiman, tak lama lagi Mama dah nak pencen. Apalah. Terima kasih. Mama. Yelah. Nanti Mama bagi tahulah nak berapa. Aiman bayarkan. Betul ni? Terima kasih. Papa cakap apa tadi? Raya tahun ni Papa nak motor ni. Tolong belikan ya. Kau faham tak perasaan aku sekarang ni? Aiman, Kerja okey, gaji pun dah dapat, langsir baru, baju raya kita semua yang mana tempah. bukan tu lah. Raya kan lambat lagi. Nak buat apa tempah awal-awal? Mama nak gelang baru? Boleh je. Kalau Aiman nak belanja Mama, syurga tempat Aiman. Tapi sebenarnya, ada yang lebih penting lagi daripada gelang ni. Raya ni Mama nak menantu. Hah? Mama nak menantu raya ni. Takut dia. Nasib baik mak saya tak minta tu dekat saya. Mak, adik ingat hujung tahun ke tahun depan lah. Amin. Tapi saya Mari sama-sama kita panjatkan doa. Amin beramai-ramai. Amin. Tapi saya tengok klip video tu, saya rasa ni Min WHI yang pilih. Saya rasa teaser drama ni sebab bila saya tengok klip video tu bukan sahaja tentang keinginan yang ibu dia nak, tapi saya petang ni rasa macam nak beli popiah. Popiah tu kalau crunchy lagi sedap kan? Okey. Kalau kita bercakap tentang keinginan ataupun keperluan, ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak-banyak komen yang telah pun dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Sebelum kita nak santuni komen-komen anda ini, kita perkenalkan dahulu tetamu kita di studio pada hari. Banyak fumble hari ini. Kita bersama dengan Shani di sebelah saya ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar Cantik baik. berseri warna kuning. Sihat gitu. Apa keinginan sekarang ni? Keinginan sekarang ni sirap limau. Ada ais kan? Ais batu, lepas tu bila nak minum tu mengalir-ngalir. kacau bunyi air batu tu. Itulah. Itu dia pantang sebut lah waktu-waktu begini. Ya, baru tengah hari kan, 7 jam lagi kan. Ada 3 berapa jam lagi. Okey, dan kita juga bersama dengan Coach Fauzan Naim. Apa khabar, Coach? Baik, Alhamdulillah. Kalau hari tu kongsikan tentang hari ni ada apa-apa tak? Sabar. Bulan Ramadan, sabar. Dia macam Okey, sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Coach dan juga Shani sendiri, boleh kalau kita kongsikan komen-komen penonton kita yang terus bersama menyokong topik kita pada hari ini. Ini daripada Zaida Ilani Zainal Abidin. Katanya, baju raya cukuplah sehelai saja. Baju raya tahun lepas muat lagi. Setakat hari semalam tak ke bazar Ramadan sebab masak je dekat rumah. Berbelanjalah dengan berhemah untuk raya kali ini sebab nak bayar yuran sekolah, kafar dan yuran mengaji anak nanti. Inilah sebenarnya konteks yang berlaku sekarang ini bila raya, lepas tu buka sekolah dan sebagainya, berlaku dalam tempoh yang back to back lah orang kata kan. Tapi untuk topik kita pada hari ini kan, Coach, mungkin Coach boleh mulakan dengan orang kata memberi definisi. Apakah itu sebenarnya keinginan? Adakah sama seperti kehendak? Bagaimana pula dengan keperluan? Silakan. Ini satu perkara yang cukup besar. Bila menyebut tentang keperluan versus keinginan, ini perkara yang kita kena jelas dulu. Yang mana keperluan sebenarnya? Yang mana keinginan sebenarnya? Dan bila menyebut tentang keperluan, dalam ekonomi disebut keperluan ini terutamanya perspektif Islam mengatakan bahawa keperluan ada 2 jenis. Pertama dinamakan sebagai keperluan daruriyat, benda-benda yang asas. Dan disebut tentang asas ni ada 5 perkara. Pertama adalah untuk pelihara agama. Okey, itu yang asas yang pertama. Yang kedua adalah pelihara nyawa. Yang ketiga adalah untuk pelihara kita punya akal. Yang keempat untuk pelihara keturunan. Dan yang kelima adalah untuk pelihara kita punya harta benda. Ini benda yang paling asas. Sebab tu kalaulah disebut asas, maksudnya benda ni dikira wajib. Ini perkara yang pertama kena selesai dulu. Kalau sebut dalam ranking, ini yang pertama. Ini yang pertama. Dan bila sebut tentang keperluan jenis nombor 2 adalah untuk tujuan mengelak
kesukaran, mengelak kesusahan. Ini adalah keperluan. Saya ambil contoh. Kalau sebut saja tentang nyawa, apa yang kita perlu untuk nyawa adalah kita perlukan tempat tinggal. Tempat tinggal yang selamat, yang mana cukup untuk jumlah bilangan ahli keluarga. Ini namakan sebagai keperluan. Dan keperluan ini perkara yang paling utama yang kita perlu isi dulu. Ini disebutkan keperluan. Maka disebut tentang persoalan Silakan. Persoalan keizinan. Keizinan adalah bukan keinginan, adalah persoalan bagaimana untuk jadi sempurna. Nak jadi sempurna, nak jadi puas, nak jadi selesa. Saya ambil contoh, kalau sebut tentang kereta. Kereta itu keperluan. Kerana adalah untuk tujuan untuk pengangkutan kita daripada tempat ke tempat. Tapi kalau sebut keinginan, nak kereta besar, nak kereta selesa, nak kereta jenama, orang kata internasional. Barulah ada kepuasan. Kalau tidak, tak ada kepuasan lah hal tu. Sebab tu dalam hal ni disebut tentang keperluan versus keinginan. Kita kena tahu dulu duduk letaknya kat mana. Mana satu yang prioriti betul, lah. Betul. Tapi macam kawan saya, suami dia nak belikan kereta baru. Dia bagi macam tu lah. Sebenarnya kita nak tanya soalan kepada Shani. Nadira Muhammad Yusof ada komen. Dia kata amalkan berbelanja mengikut keperluan bukan kemahuan ataupun keinginan seperti yang Coach kongsikan tadi kan. Elakkan berbelanja di luar kemampuan. Dikhawatiri menjadi beban kepada diri sendiri. Berhutang tu nampak mudah, tapi siang hari rasa gelisah, malam hari rasa resah. Saya suka konotasi ini kan. Malam resah. Sebab kadang-kadang dalam zaman hari ini kan, Shani, kalau kita lihat, kadang-kadang kita ni manusia tak lari daripada keinginan kita, kehendak kita. Apa yang orang ada, kita pun teringin nak ada. Kadang-kadang kalau kita lihat, ianya dari satu sudut ataupun perspektif yang lebih positif, keinginan itu juga kadang-kadang mendorong kita untuk menjadi lebih banyak berusaha, untuk kita bekerja lebih kuat. Sebab kita ingin, macam tadi dah Coach kata, kereta keperluan, tapi saya rasa saya nak kereta yang lebih sedikit. Jadi saya kena bekerja lebih kuat untuk dapat. Kalau macam Shani, saya setuju tak? Saya bagi saya ni is more towards macam inilah. Kita memanglah keinginan dan keperluan apa semua kita kena asingkan dan juga kita kena fikir satu lagi, kita kena tolak tepi nafsu. Kalau kata kita memang inginkan sesuatu, kita perlukan sesuatu, tapi bila kita dah bekerja keras, patut tiba nak mampu banyak ni, tapi nak beli yang lebih besar, itu pada nafsu. Itu yang masalah. Itu masalah. Jadi kalau kata kita memang kita kena duduk dan berfikir, okey, saya mampu banyak ni. Adakah saya nak membebankan diri saya untuk bekerja lagi 10 tahun kerana saya nak benda yang lebih banyak? Jadi kita kena asingkanlah yang mana betul-betul kita perlu. Nafsu kita tolak tepi. Nafsu tu saya susah sekali nak tolak tepi tu. Betul. Saya sendiri pernah tak berada dalam situasi tersebut? Macam alamak, rasa macam nak keinginan tu ada. Tapi selalu. Itu memang mana? selalu. Sebab apabila kadang-kadang kan macam kita, macam contoh saya sendiri, nak mencari sesuatu untuk diri saya yang berbadan seperti ini, dia kadang-kadang memang akan jadi lebih mahal. Macam mana-mana benda tu akan jadi lebih mahal. Tetapi saya yang fikir balik, okey, perlu tak saya beli benda tu? Walaupun yelah kita fikirkan aku nak pakai, tapi selalu ke aku nak pakai? Jadi kadang-kadang kerana terlalu mahal saya akan tolak tepi lah. Sebab apa? Saya fikir saya kena juga fikir kemampuan saya, kerja saya yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, rezeki saya macam mana, apa semua. Jadi benda tu kita kena ambil into consideration. Saya suka dan tertarik apabila Shani katakan kita memang kena bijak berfikir mengikut kemampuan diri kita sendiri. Sebab itu ada juga bidalan mengatakan ukur baju di badan sendiri. Betul tak? Coach, kalau kita nak bercakap tentang konteks tadi, bagaimana kita berusaha, kalau kita nak kongsikan ataupun kita nak kaitkan dengan bulan Ramadan ini dan Syawal yang bakal menjema, dan juga kalau kita lihat ibu-ibu dan juga ayah, kerunsingan mereka apabila sekolah baru jadi buka, kemudian Ramadan dan kemudian Syawal, pastinya sebagai ibu bapa ni sentiasa inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tak 2-3 helai, kena ada satulah yang baru juga untuk anak-anak. Sekurang-kurangnya. Betul. Terutama sekali bagi mereka menyambut Syawal. Bagaimana sebenarnya kita melihat konteks ini? Adakah sebenarnya ini memang satu sikap yang terpuji, ibu bapa ni nak mendahulukan anak-anak? Tapi secara tak langsung, mungkin kita juga boleh mendidik anak-anak kita dari seusia muda mereka, bahawa mereka juga perlu tahu antara keperluan dan juga keinginan itu. Mungkin kalau macam kalau kita boleh kaitkan sewaktu tempoh PKP dahulu. Rata-rata dalam kalangan rakyat Malaysia ni kita berhari raya dengan keadaan sederhana. Apa yang ada, tak sempat nak keluar beli baju baru, pakai apa yang ada dan sebagainya. Bagaimana konteks ini untuk kita melihat dalam keadaan ekonomi semasa juga sebenarnya, Coach? Bila menyebut tentang persoalan
perbelanjaan lah. Sebenarnya yang bercakap tentang perbelanjaan. Tentang bagaimana kita merancang perbelanjaan. Sebab tu bila sebut sebagai ibu bapa, saya pun ada anak, saya tahu. Bila sebut tentang anak ni, kita nak bagi yang terbaik pada mereka. Seboleh-bolehnya kita nak bagi pakaian yang tercantik, kita nak bagi beg pun, kalau beg tu beg yang berkualiti tinggi. Dengan arti kata bahawa kita nak berikan penghargaan mereka agar mereka merasa dihargai. Betul. Namun begitu dari satu perkara pula, kita kena melihat pula persoalan sejauh mana kita mampu. Persoalan mampulah hal ni. Kerana ramai orang bila dia berbelanja, dia tak nampak persoalan mampu tu. Kerana sebab kadang-kadang kita nampak banyak kes yang saya kendalikan sebelum ni adalah persoalan bila dia berbelanja di luar kemampuan. Kadang-kadang hingga menyebabkan mereka berhutang, menggunakan kad kredit, hingga sampai tahap yang paling teruk yang saya kendalikan adalah persoalan alung. Yang mana hingga menyebabkan mereka terpaksa berpindah randah, 3 bulan sekali pindah. Sebab apa? Sebab alung kerja kat belakang. So itu bila sebut tentang persoalan inilah saya nampak betul kita perlu untuk melihat perspektif bagaimana bagi yang terbaik. Namun terbaik atas kemampuan. Sebab itu penting adalah atas kemampuan. Sebab itu apa perkara yang ada kaitan dengan perbelanjaan, paling penting kita kena ada belanjawan. Kita kena ada bajet. Walaupun dalam rumah. Walaupun dalam rumah. Sebab apa? Dia konsep macam inilah. Isteri mungkin Menteri Kewangan. Kita sebagai Perdana Menteri. Maka sebab itu kena ada perbincangan tentang persoalan ini. Tidaklah nanti, sebagai contoh, yang Menteri Kewangan pun buat hal dia, yang Perdana Menteri buat hal dia. Tak teli. Kat tangan. Tapi bila kita cakap dalam konteks hubungan kekeluargaan, ini mungkin penting bagi penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Kadang-kadang kalau bagi pasangan yang dah lama mendirikan rumah tangga, macam ibu kita lihat dulu dia memang pandai ada duit selit orang panggil. Kalau suami bagi dia mana-mana belanja, selit. Saya suka. Jadi maksudnya kalau suami bagi duit belanja dia ada. Tapi bila coach bercakap tentang perbelanjaan kewangan, kita kena telus. Hari ini pasangan ni dua-dua bekerja. Dan ada individu yang berkahwin muda, ada individu yang berkahwin lambat dan sebagainya. Bagaimana ketelusan perbincangan kewangan ni? Kita kena bincang daripada sebelum kahwin. Sebab kalau orang perempuan bercakap tentang konteks kewangan, seorang wanita itu akan dilabelkan sebagai mata duitan. Saya tak kisahlah, saya tak kisah. Tapi hakikatnya ini konotasi masyarakat kita kan, persepsinya, tapi hakikatnya penting untuk kita membincangkan soal kewangan ini sebelum kita mendirikan rumah tangga lagi. Saya amat setuju. Bila menyebut tentang persoalan wanita, bukan wanita ni bukan mata duitan, tapi mereka ni adalah orang yang compliance. Orang yang teliti. Dan arti kata mereka ni adalah orang yang berkira. Dan bagi saya, seorang lelaki perlu bersyukur ada wanita macam tu. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang macam tu, ada kebarangkalian kita ni akan belanja benda yang pelik-pelik. Yang mungkin tidak terarah. Sebab tu bila sebut tentang persoalan ini, penting sebelum kahwin kena bincang. Okey, engkau punya jawatan apa, aku punya jawatan apa. Of course, dari satu sudut, seorang lelaki dia ada tanggungjawab yang cukup besar. Kerana dia ketua keluarga. Dan nafkah itu memang wajib kepada dia. Namun begitu, si wanita, si isteri pun mungkin perlu juga berlapang dada tentang orang kata kemampuan untuk ke depan. Jadi dari situ bila kita berbincang dengan sendiri, kita tahu okey, aku punya pendapatan banyak ni, kau punya pendapatan macam ni, dan aku mampu sampai tahap ni saja. Sampai tahap ni juga. Yang kau mampu sampai tahap ni, dan kalau nak minta sampai tahap ni saja. Maksudnya kena ada had. Kena ada had. Tapi bukan bermaksud benda tu selama-lamanya, kerana kerjaya mungkin berubah. Zaman mungkin berubah. Rezeki juga berbeza. Rezeki bertambah. Jadi bila ada perbincangan, contohlah dia lebih kurang macam pembentangan bajet lah kan. Pembentangan bajet lah. Belanjawan. Kita kena hadkan juga keinginan kita kan. Macam saya, untung saya je sebab suami saya perunding keuangan. Jadi dia yang akan okey Syahin, you perlu ke ni? Okey, kadang-kadang bila saya terbelanja lebih biasalah kita kan sekarang semua ni online apa semua. Kadang-kadang saya beli barang sampai kan dia pandang dah cukup tak, tapi bagi saya tu dia kata bila suami saya buat macam tu, saya jadi secara tak sengaja berfikir juga macam lah kenapa aku nak kena beli macam ni. Terfikir. Jadi tu untungnya ada suami yang perunding keuangan. Gitu. Check and balance. Jadi bila macam mana pun dia akan cakap okey, sebelum kita buat sesuatu benda, okey kita buat macam ni. Kita buat macam ni dulu. Jadi Menteri Kewangan adalah suami, Perdana Menteri adalah suami. Ya, saya. Gitu. Jadi saya akan okey kita perlukan ni, lepas tu dia tengok okey ini tak payah kot. Ini tak payah, ada macam tu. So alhamdulillah lah. Jadi benda tu tak adalah kata kita
belanja yang bukan-bukan banyak. Seronok suami perunding. Terbabas banyak kali. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tetapi sebelum tu, wartawan kami sempat juga bertanya dengan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Antara keinginan ataupun keperluan. Yang mana satu? Ada satu dia orang terlupa tanya. Apa dia? Tadi. Dia terdengarkan. Better ikut kehendak lah. Sebab kalau kita ikut keinginan, satu dalam bulan puasa ni kita tak membazir. Membazir amalan syaitan. Dan kita tak boleh membazir, jadi kita kena berpada-pada, kena bila kita, contohlah kita masuk bazar, kita kena merancang lah. Ataupun kita terus masuk dan kita terus beli apa yang kita perlukan dan kita terus keluar. Cara kita, sebab kita ni manusia kan, penuh dengan nafsu. Jadi cara kita nak kawal diri kita ialah dengan mengawal nafsu kita, masuk cepat-cepat, keluar cepat-cepat. Apa yang kita perlukan sahaja. Okay, kalau dalam bulan Ramadan, selalunya sebelum mengikut kehendak dia. Sebab kalau macam beli makanan dekat bazar Ramadan ke, selalunya saya bukanlah makan budi sangat. Jadi kita makan, kadang satu makan dah kenyang. Kuih-kuih tu kadang dah membazir kan. Jadi saya sejenis beli mengikut keperluan saja. Kalau sama juga kalau untuk hari raya, baju raya tu selalunya beli habis-habis satu pasang atau 2 pasang je. Sebab memang itu je yang kita perlukan. Selalu pagi raya je pakai, lepas tu petang dah tukar lain, betul tak? Jadi kita pakai dan membeli untuk keperluan sahaja. Keperluan, sebabnya untuk shopping raya ni dia sesuatu perkara yang wajib. Saya rasa bagi semua orang, sebab itu adalah satu perkara yang sangat penting di masa hari raya dan juga di bazar Ramadan juga, sebab pada bulan-bulan yang lain tak ada pun bazar Ramadan. Jadi itu adalah satu keperluan untuk semua rakyat Malaysia untuk pergi, tak kisah lain bangsa ataupun Melayu, Cina, India, kena pergi bazar Ramadan dan merasai nikmat jualan. Saya suka dengar pendapat orang ramai. Apatah lagi ramai yang membezakan antara keinginan dan juga kehendak ataupun keperluan itu perlu kita asingkan dan bezakan. Tapi kan saya nak tanya kepada Coach. Coach, salah ke sebenarnya untuk kita sebagai manusia, kita gelak dulu dah, dengan muka-muka, untuk memiliki ataupun mempunyai keinginan dan kehendak? Ya Allah, saya setuju. Salah ke? Sebab yelah, kita manusia. Kita perlu hidup dalam keadaan ataupun konteks realiti, iaitu kita perlu fokus terlebih dahulu kepada keperluan kita. Tapi salah ke kalau sekali-sekala ada keinginan-keinginan kita itu dan kita bukannya macam robot yang okey ikut ini aturannya kita ikut sahaja. Bagaimana sebenarnya untuk kita mencari titik tengah tu? Walaupun ada keinginan, walaupun ada kehendak, tetapi masih tak salah kan? Okay, bila menyebut tentang keinginan tadi kan, salah ke? Sebenarnya tak salah. Kerana keinginan ini akan mewujudkan impian. Dan impian akan mewujudkan cita-cita. Oh, macam lirik lagu. Nyanyi sikit, Coach. Sebab tu bila menyebut tentang persoalan ini, sebenarnya tidak salah. Cuma satu perkara yang kita perlu ada adalah kita kena belajar untuk tangguhkan kepuasan. Itu amat penting. Sebab ramai orang dia ada keinginan dan sebelum-belumnya dia nak penuhi cepat-cepat. Tanpa melihat perspektif, adakah dia mampu tak nak buat benda tu? Adakah benda tu relevan tak untuk dia? Adakah benda tu sebenarnya yang dia nak? Sebab kadang-kadang apa yang dia nak tu sekadar nafsu. Kerana dia nampak orang lain pakai. Nampak kerana orang lain nampak selesa. Padahal mungkin bukan untuk dia. Lepas tu kadang-kadang, sebagai contoh lah, kawan saya tanya, perlukah nak beli Velfire sebagai contoh? Perlukah nak beli kereta yang besar? Saya kata macam ni lah, sebelum beli, engkau sewa dulu. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila dah sewa, dah test kali pertama, dah cuba kali pertama, dah selesai. Sebab nafsu sampai tahap tu je. Sampai tahap tu saja. Dia bukan nafsu mula-mula awal. Sudah jadi beban. Beban. Tahap tu saja. Kenapa? Kerana kalau beli sebagai contoh, dahlah kena bayar mungkin 2,000, 3,000 satu bulan. Kita mungkin tak mampu. Pergi sewa mungkin satu hari 350 cukup lah. Long term kan, service. Sebab dia ada lagi maintenance dan sebagainya. Sebab tu bila sebut tu kena belajar untuk tangguh kepuasan. Namun begitu, bila saja kita ada impian, maka kita ada cita-cita dan pada ketika itulah kita kena ada sasaran. Sasarkan. Bagi contoh, mungkin bukan sekarang. Mungkin 3 tahun akan datang. Mungkin 5 tahun akan datang. Kita akan capai benda tu. Cuma dengan pancangan, dengan usaha, dengan berdikit-dikit. Simpanlah setahun berapa, sebulan berapa untuk capai impian tersebut. Sebab tu dari sudut itu tidak ada masalah. Alihkan dia jadi cita-cita untuk jadikan kita jadi lebih baik. Itu penting. Saya ambil apa yang Coach kata tu tidak jadi masalah.
Tapi saya setuju. Ada banyak belakang dia tu tahu. Tapi saya setuju dengan apa yang Uyana katakan. Soalan tu lebih kurang sama. Kalau kita berbalik kepada perspektif yang awal tadi, bagaimana kalau cita-cita ni membuatkan kita lebih positif dan sebagainya. Kalau macam saya sendiri pun, saya rasa semua manusia kita ada keinginan kita untuk upgrade kehidupan kita. Macam kerjaya kita juga mungkin dari masa ke semasa rezeki kita berubah, bertambah dan sebagainya, kena ada perancangan. Di awal usia 20-an saya bekerja. Di usia 30-an pertengahan tu jadi baru saya realisasikan apa yang saya ingin. Maksudnya kalau saya nak beli sesuatu, contoh tas tangan yang mahal ataupun perkara benda-benda yang melibatkan perancangan kewangan yang lebih, saya akan reward diri saya atas kejayaan-kejayaan tertentu. Contoh begitulah. Jadi bagaimana, saya kunci jawapan dia tadi. Jadi bila kita bercakap tentang keinginan ini, kita sebagai manusia pasti ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Keinginan untuk mendapat yang lebih baik. Betul, mendapat yang lebih baik, membahagiakan orang sekeliling kita. Adakah keinginan sebegini juga boleh kita jadikan satu perkara yang memberikan satu objektif atau memberikan satu kepuasan kepada diri sendiri? Saya rasa kalau macam bagi Shani sendirilah kan, saya setiap tahun saya akan letak satu target. Okey, saya nak mencapai sesuatu. Contoh macam tahun ni saya dengan suami dengan my adik perempuan berperancangan untuk pergi holiday sama-sama. So kita target daripada tahun lepas lagi. So bila kita nak travel, so tiap-tiap bulan tu kita ada berapa kita punya bajet nak simpan-simpan. Jadi bagi saya bila kita buat macam tu, jadi kita tak adalah kata macam tiap-tiap bulan tu macam pressure, benda ni kita nak, itu nak. Jadi kita bagikan masa. Bagi saya keinginan kita boleh ada. Kita boleh ada keinginan tu, tetapi dengan kemampuan sendiri. Janganlah kita, satu benda yang Shani perasan, orang manusia ni dia sebab dia perhati orang lain. Betul. Dia tengok orang tu, oh kenapa dia ada, kenapa aku tak ada, kenapa dia ni ada. Jadi bila yang tu perangai tu yang patut kita tadi, kita kena tolak yang tu. Sebab apa? Tak semua orang sama. Betul. Apatah lagi dengan social media. Kan kita tengok segala yang di-post ataupun yang dimuat naik di media sosial ni, kita nampak yang indah-indah sahaja. Betul. Jerih perih orang di sebaliknya itu kita tak tahu. Kita tahu. Betul. Apa Fiza? Tadi Cuk kan? Okey, Cuk tadi macam Shani katakan tiap-tiap tahun perancangan dan sebagainya kan. Itu juga ada kaitannya dengan Syawal, Ramadan dan juga Syawal. Betul. Jadi kalau kita cakap tentang keinginan kita nak upgrade, tahun lepas bagi RM1, tahun ni nak bagi RM2 lah ataupun RM1.50. Itu pun mungkin boleh menjadi satu, orang kata kita panggil pemangkin semangat. Jadi kita kena pembakar semangat. Betul tak Coach? Betul. Bila menyebut tentang nak upgrade ataupun nak menaik taraf kehidupan, saya percaya setiap manusia dia ada impian sebegitu. Ada impian sebegitu. Dia nak kalau boleh tahun ini berbeza dari tahun lepas. Kerana menjadikan dirinya lebih baik. Sebab itu bila sebut tentang persoalan ini bagi saya, ini dah mana nak tanya usaha. Tanya usaha, datangnya tawakal. Sebab tu bila sebut tentang perkara persoalan keinginan dan juga keperluan ini, kita kena ambil semangat Ramadan. Sebab Ramadan kita berpuasa. Dan kenapa kita berpuasa? Ada hikmah dia. Hikmahnya untuk apa? Pertama adalah untuk jadikan kita orang yang bertakwa. Orang yang mana dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah untuk kita menghayati tentang kesusahan orang lain. Kesusahan orang lain. Kerana ramai orang lagi susah daripada kita. Dan ini kita akan menghayati. Dan yang ketiga untuk jadikan diri kita lebih baik. Itu yang penting juga. Sebab itu bila sebut nak naik taraf, tidak ada isu. Kena naik taraf. Dan seboleh-bolehnya kena begitu. Sebab itu suruhan Tuhan. Kenapa? Kerana kita jadi orang yang lebih baik. Nak jadi orang yang lebih sempurna. Dan bila sebut tentang perkara itu, kena ada usaha dan kena banyak berdoa. Kena usaha dan banyak berdoa. Tambah bulan Ramadan yang penuh dengan ruangan ni. Keinginan nak tambah sedekah dan sebagainya. Betul. Banyak benda yang kita perlu upgrade. Dan saya teringat satu perkataan Jepun, iaitu Kaizen. Kaizen bermaksud continuous growth. Kita tidak akan berada di takut yang sama kalau kita sentiasa berusaha memperbaiki diri kita. Okey, baik. Sebelum kita tanya kepada Shani kan, Yana nak kongsi salah satu komen dia rakan kita di Facebook, iaitu dari Jiruza Faiz Fiza. Dia kata, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ji lebih suka konsep disiplin. Macam suami dan anak Kak Ji, diorang faham dengan cara Kak. Kalau nak pergi bazar, pastikan tak masak apa-apa menu kat rumah, termasuklah pelbagai jenis air. Senang cakap, semua beli kat bazar. Tapi dalam sepanjang bulan Ramadan, hanya boleh ke bazar sebanyak 2 kali je. Hari lain memang akan sediakan sendiri kat rumah. Alhamdulillah, masing-masing boleh ikut aturan akad. Dan Fiza nak sambung baca? Kalau satu lagi komen ini daripada Syarimah Imah. Dia kata dia pentingkan keperluan dahulu daripada kehendak ataupun keinginan ya Coach dan juga Shani. Jadi bulan puasa ni saya lebih berjimat cermat sebab utamakan keperluan anak-anak sekolah dahulu. Baju raya cukuplah sebesatu sebab baju raya hanya kehendak
dan bukan keperluan kepada saya. Tapi macam Shani sendiri, sebab daripada kecil memang mami Shani selalu mengamalkan sunat untuk berbaju raya baru sehelai at least. Untuk first day raya tu sunat. So dalam kepala Shani tiap-tiap tahun adik-beradik apa semua kita akan mencari. Tetapi tak adalah kata cari mahal ke apa. Macam Shani sendiri dulu macam duk cakap tadi kan nak cari baju saya Shani susah. So memang kena tempah. So memang akan jadi. Tapi sekarang ni kemudahan tu dah ada apa semua. Jadi memang akan ada setahun sekali memang ada baju raya baru. Sehelai, sepasang seorang. So even my husband, alah tak apalah tahun lepas muat lagi, tak apa kita pakai untuk the next day. Raya kedua, raya ketiga kita pakai tahun lepas apa semua. Tapi sunat untuk hari raya pertama tu pakailah baju baru. Tapi janganlah mama ikut kemampuan masa itulah. Betul. Tapi kalau Shani boleh kongsikan juga kan, ada tak pernah berlaku situasi yang mana nak beli baju raya pun kadang-kadang kita rasa macam patut beli ataupun tidak, walaupun memang dah menjadi rutin ataupun sunat saya kan rasa tadi. Pernah ataupun 2 tidak? tahun lepas masa PKP tu memang terasa lah. Sebab memang kita dalam kepala nak buat yang sunat tu kan bukan wajib pun tapi nakkan apa semua. Tapi bila fikir balik, okey nak ke? Okey kadang keuangan macam ni kita dengan tak ada syuting lagi, dengan perniagaan pun tak apa-apa. So banyak juga berdolak-dalik dalam diri sendiri, perlu ke tidak perlu, nak ke tak nak ni apa semua. Tapi saya rasa mungkinlah raya tu bila fikir okeylah walaupun di rumah saja dengan keluarga sendiri saja tanpa saudara mara lain datang rumah dengan adik-beradik sendiri masih mampu lagi ni nak dapatlah sepasang seorang. Betul, orang kata kadang-kadang reward itu penting juga kan. Macam my husband walaupun dia macam saya cakap dia perlu keuangan kan, dia memang akan set tau. Okey kalau I reach a certain target, the next month tu saya akan belanja sedikit untuk pakaian ke, nak beli tudung untuk Shani ke, untuk beli untuk mak dia ke. Dia akan reward seseorang ke apa. Jadi dia akan buat sebab dia kerja dia macam tu. So bila dia buat, so bagi saya pun buat jadi bila tengok macam tu saya pun jadi macam okey kalau aku kerja keras, mana I boleh reward myself with something. Betul. So kita kena buat macam tu lah. Kena ada target tu sendiri juga. Betul. Saya suka bila cakap tentang reward dan juga target ni kan. Dia secara tak langsung dia mendidik diri kita untuk jadi lebih rajin untuk berusaha. Betul. Kalau sebelum ni macam bangun pukul 11 pagi. Tapi dia sebelum subuh dah bangun. Nak pergi kan. Sabtu Ahad tidur. Tapi Sabtu Ahad tu belum puasa ni memang apa-apa pun jangan pergi bazar Ramadan. Saya takut. Dia nafsu tu memang kena lawan sangat-sangat. Betul. Macam mana. Sebab itu dah jadi macam keinginan, keperluan semua masuk sekali. Kemahuan, kehendak. Dia bila nampak lagi-lagi bila kita lalu balang air, dia orang kocak air. Sedap betul Sedap. Itu bau-bauan yang kan? ada juga. Ada bazar Ramadan yang pukul 2 dah buka. Baiklah Coach, dalam kita bergurau senda, bergelak tawa dan sebagainya, kita nak kongsikan manfaat kita kepada penonton ini. Bagaimana sebenarnya kita sebagai individu ini yang kita mempunyai jalan cerita yang berbeza-beza, keadaan dan juga kemampuan kewangan yang berbeza-beza. Bagaimana untuk kita tahu bezakan antara keinginan dan juga keperluan kita, terutama sekali di bulan Ramadan dan juga Syawal yang akan menjelang nanti. Selalu tanya pada diri kita. Ini soalan kita pada diri kita dulu. Matikah aku kalau aku tak ada benda ni? Itu soalan yang penting kena tanya. Soalan ini kena headshot. Tanya kat perempuan tu sakit tu. Kawan saya baru nak beli handbag baru. Dia point kawan aja. Kita kena bagi benda yang worst case scenario kan. Sebab kadang-kadang kita kalau tak ada benda yang menjentik minda kita untuk berfikir, itu yang menyebabkan nafsu kita mengawal. Sebab apa? Kenapa orang bermasalah? Kerana orang tak berfikir. Itu saja. Bila orang berfikir, insya-Allah masalah selesai. Sebab tu bila sebut tentang persoalan kita nak berbelanja, kita kena meminta diri kita untuk berfikir dahulu. Sebab tu kadang-kadang bila nak berbelanja, selalu saya sarankanlah bagi orang yang mana mengatakan bahawa aku ni jenis orang yang kuat berbelanja, saya kata kepada mereka nak beli boleh, tapi tangguhkan sehari. Tangguhkan sehari. Biar pergi beli handbag tu tangguhkan sehari. Saya pernah dengar tips ni tau Coach. Dia kata kalau katalah kita tengah online shopping ni kan, nafsu waktu itu memang 10 jenis item kita masuk dalam kad tu kan. Add je tu kad dulu. Add tu kad biar dulu. Peram dalam sehari dua, esok tu tengok masa macam tak ada, macam tak cantik. Lepas tu dalam kad banyak kan. Tapi bahaya juga macam saya sebelum ni saya add kad banyak gila. Tiba-tiba anak buah saya dia klik semua. Allahuakbar. Kenapa ada 4 vacuum sampai? Twist. Itu bahaya tu. Bahaya. Memang itu berlaku. Sebab tu hal tu
Ini bukan apa misalnya kata, itu adalah untuk mengawal. Sebab kadang-kadang pada ketika nak membeli kita hilang rasional. Kita hilang rasional sebab apa? Yang mengawal kita tu nafsu. Nafsunya emosi. Sebab tu emosi ni kadang-kadang bila kita dah mula ada emosi, dia membuat-buat atau dia membuat-buat. Kadang-kadang ini yang menyebabkan kita trigger. Sebab banyak kes orang membeli kerana nafsu dan kerana perasaan. Sebab itulah hal tu kita nak supaya yang kontrol, yang mengawal kita bukan lagi nafsu itu. Yang mengawal kita adalah akal. Sebab akal ni lebih rasional. Sebab tu selalu saya sarankan tangguh sehari dulu. Sebab bila tangguh sehari, yang datang rasional nanti dia akan fikir balik. Saya nak nasihatkan kawan saya yang butik beli beg tu boleh tangguh 2 hari lah. Rasa macam kena tampar berkali-kali. Dia untung-untung kan tangguh dia bukan kita dah masuk add to cart kan. Untung-untung tangguh ada diskaun. Betul kan. Sebab macam saya buat macam tu. Baru ni saya masuk teringin lah nak beli add to cart. Sekali tiba-tiba bila buka balik apps tu diskaun. Untung. Tak lebih baik apa lagi untung. Tiba-tiba sold out. Tak beli langsung. Siapa yang untung dah simpan suami belikan. Itu kena syukur. Betul? Okey, baik. Kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Coach Fauzan dan juga kepada Kak Shani kita atas perkongsian pada hari ini. Okey, tetapi kalau sedikitlah kan, Coach, kalau sedikit untuk tips bagaimana sebenarnya untuk kita berbelanja dalam kemampuan diri dan tidak mengikut terlalu kehendak kita. Okey, bila menyebut tentang berbelanja, saya nak bagi 3 tips saja. Okey. Pertama, sebelum berbelanja kena ada matlamat berbelanja tu. Dan bila ada matlamat, kita kena senarai panjangkan matlamat tu. Senarai panjangkan. Ya, senarai panjangkan. Kenapa? Sebab kadang-kadang daripada 10 yang kita nak, sebenarnya kita nak 3 sahaja. 3 tu pun dah selesai dah apa yang kita nak. Itu yang pertama. Yang kedua, seboleh-bolehnya lah saya katakan bahawa kita kena nyah-langgan banyak perkara. Nyah-langgan banyak perkara. Nyah-langgan. Contoh, nyah-langgan media sosial. Nyah-langgan website yang ada shopping. Sebab kadang-kadang bila dia lalu depan mata ni, kadang-kadang itu yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa aku nak beli tu lah. Aku nak beli tu. Sebab kita kadang-kadang bukan maksudnya nyah-langgan selama-lamanya. Cuma bila pada keadaan tertentu kita masukkan bahawa kita memang tak mampu, nyah-langgan dulu. Apalagi notification keluar. Betul. Dan nombor 3, paling penting kalau berbelanja elak berhutang. Sebabnya bila kita berhutang, sebab sekarang kita ni ada satu kad yang memang sebenarnya saya kata kad dajjal lah kad ni kan. Yang mana kita boleh berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya kita belanja dengan kad tu. Yang mana dia swipe sahaja. Sebab tu seboleh-bolehnya bila nak berbelanja elak berhutang. Seboleh-bolehnya kita bayar tunai. Dan sekarang pun kita dah ada kad debit yang mana menggunakan wang dalam akaun kita. Apa yang ada sahaja kita apa yang ada sahaja. Dah kosong. Lagi bagus sebenarnya. Menyebabkan kita tak belanja. Itu 3 perkara yang saya rasakan perlu ada. Dan paling penting, ambil semangat Ramadan. Itu yang paling penting. Sebab kita masih lagi di hari yang kelima kan. Orang kata, alang-alang lagi 25 hari. Tak. Baru hari kelima ni. Baru hari kelima Ramadan ni. Jangan alang-alang. Sebab kita kena ambil semangat tu. Dan kita kena hayati semangat tu. Dan Allah beri Ramadan ini untuk kita jadi orang lebih baik. Untuk jadi orang yang bertakwa. Dan ambil semangat itu untuk jadikan diri kita lebih baik. Dan penting adalah banyakkan syukur. Banyakkan syukur. Dan belajar untuk bersabar. InsyaAllah hidup akan bahagia. Bersabar sikit dalam nak shopping. Betul. Bersabar banyak-banyak. Tapi kalau butik tak boleh tu kat awak. Lagi risaulah awak. Janganlah pergi butik. Awak jangan pergi. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Coach dan juga Shani di atas perkongsian kita tadi. Dan kita harapkan apa yang kita kongsikan ini dapat memberi manfaat, membuka mata dan juga minda kepada penonton-penonton kita untuk membezakan antara keinginan dan juga keperluan kita. Orang kata tepuk dada tanya selera, ukur baju di badan sendiri. Jangan sampai memudaratkan diri dalam kita berbelanja untuk kita memenuhi keinginan diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Tak salah nak ada keinginan, tapi perlu ukur baju di badan sendiri. Okey, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Coach dan juga Shani. Kepada anda, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.